Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow je orang pada batas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau semangat sikit. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Sayuti selaku pengurusi Masjid Ibadur Rahman Palbatah, kepada semua jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada bawah naik pi atas, apa khabar orang Palbatah? Alhamdulillah. Ampun ni bagi salam poslu, pantun poslu. Ampun ni kan menyanyi bos semangat sikit noh. Baik, tu noh. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, berhimpun di masjid kita ini bagi kita mengikuti forum perdana Ehwal Islam. Selalu kita buat forum perdana, saya mengacara, kita buat Khamis malam Jumaat TV1. Hari ini kita buat mai panel forum perdana mai di masjid kita, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih. Ada hak mai daripada Palbatah, ada hak mai dari Penaga, saya dengar ada mai daripada Bagan pun ada, daripada Sungai Petani pun ada. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua sekali yang dapat mai masjid kita malam ni, insya-Allah. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan mengikuti satu majlis ilmu bersama dengan dua orang panelis yang tidak asing lagi di negara kita ni. Bukan makhluk asing, tapi orang kira kalau tak kenal ni kira cerai sangatlah. Cerai sungguhlah. Memang di rumah tak ada TV ataupun data internet tak ada. Di sebelah kanan saya ni, saya ingat baju hijau piah putih ni, saya ingat orang Palbatah ni kalau tak kenal mencerai sungguhlah. Noh, ini tidak asing lagi, pendakwah anak tempatan Palbatah Pulau Pinang seantero Malaysia kenal, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Hai, slow ni. Hari ni depa duk tunggu ada cokoh ke Ustaz kalau ni? Sudah. Tobatlah. Tobat dah nah. Tak apa. Oh, saya dengar cerita ada, sungguh ke ada orang meninggal dunia kerana Ustaz terkekah? Tak ada noh. Setakat. Ustaz. Ustaz ada noh. Ya Allah ya Tuhan. Agak dekah suami mati. Suami meninggal. Allahu akbar. Malam ni menjaga. Jadi dia menghadap malaikat mu, pasal apa meninggal? Ustaz Allah terkekah. Masuk syurga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz noh kerana bersama dengan kita. Bergandingan dengan Ustaz Allah pada malam ini, saya fikir ini pun orang yang tuan-tuan biasa nampak. Orang kata di luar lagi segak daripada dalam TV, betul ke? Betul no? Saya nampak di TV segak lagi sebab mereka tepek bedak. Tapi di luar segak lagi no. Ya, merupakan seorang pendakwah dan juga timbalan dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Izan Arif bin Haji Muhammad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Depa bagi satu mic noh, dua mic. Alhamdulillah. Tok biasa sampai di Palbatah ni noh. Sampailah. Alhamdulillah. Apa istimewa Penang selain pada Ustaz Allah Khairi? Penang nasi kandak. Nasi kandak. Semalam kita kenal nasi kandak tahu noh? Ya, nasi kandak Rafi. Pulau Tikui. Gulai tikui. Pulau Pulau Tikui apa? Gulai tikui. Terkejut aku. Semalam Rafi, tengah hari tadi apa nama? Said. Restoran Said. Bistro. Oh, boleh lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi depa kata malam ni nasi kanak tak ada. Tak ada. Habis ada apa? Depa bagi biryani, tak tahulah. Saya teka lah. Rezeki. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni adalah
mana milik kita? Wah, tajuk ni hebat Ustaz. Saya ingat depa bengkel Cameron Highland 3 hari nak buat tajuk ni. Dapat tajuk mana milik kita. Saya nak tanya soalan pertama kepada Ustaz Allah terlebih dahulu lah. Bila kita sebut mana milik kita ni, maknanya macam tak ada apa lah. Mungkin Ustaz boleh kongsi sebagai mukadimah kita ni. Jadi kita ni ada apa ni? Kita ni ada apa? Kita duk pakai, duk segot, duk rasa kemas ni. Kita ni ada apa ni Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram Al-Fadil Ustaz Hariri, selalunya dia menjadi moderator kepada panelis untuk forum Perdana Sultan-Sultan. Malam ni dia jadi untuk cak-cak ayam lah. Saya cak ayam, mereka hebat kan. Alhamdulillah sudi berganding dengan kami. Di sebelah saya, sahabat saya, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzaz Arif. Semalam kami di Bayan Baru. Alhamdulillah ramai. Malam ni ceroi pun. Mereka tak ada orang. Patutnya ramai lagi. Balik kampung. Bukan, tadi pasal lampu padam. Mereka ingat, tak ada. Pakat balik habis. Saya pun nak kona balik tadi. Ingat sabotaj apa pula dah. Tapi Alhamdulillah lepas ni pemahaman baru kot. Sibuk dengan kenuri kan. Kalau Ustaz terekah 3 kali pakat main habis. Hoi! Tapi lah bukan macam tu lah. Hoi! Hoi, ya, hoi. Dah lain sikit. Jadi tuan-tuan dia dikasih rahmati Allah. Mana milik kita? Daripada kecil, sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, kalau dia hubungkan dengan Allah, maka itulah menjadi milik kita. Yang sebesar kita duk bincang pasal sembahyang, itu tahu dah. Pasal puasa, pasal zakat, pasal haji. Yang berhubung dengan Allah, maka itulah dapat pahala menjadi milik kita. Yang kecil, ada orang kata, Ustaz, mereka ni Ustaz semua geng masuk syurga. Kami ni kerja kelang bagi doa, kan? Kami kerja buat tukang rumah. Kami berniaga pasal malam. Kami jual ikan di market, pakai tak masuk syurga. Ustaz semua ni geng syurga semua ni. Ni nombor ni ahli syurga semua. Kan? Sedangkan benda yang kecil sampailah ke besar, dia hubung kait dengan Allah. Maka itulah menjadi milik kita. Kerana apa? Dapat pahala. Contoh benda kecil. Tuan-tuan, disebut dalam hadis, tuan-tuan buang duri tepi jalan, ke tengah jalan. Buang tu tuan-tuan, dapat pahala, dia hubung kait dengan Allah. Itulah kita punya. Tuan-tuan buang sampah. Nampak simple saja, ambil sampah, buang dalam tu sampah. Kan? Sebenarnya, kita menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Bersih ni benda yang separuh daripada iman. Benda tu, dia kait dengan Allah, dapat pahala. Itu kita punya. Benda yang sekecil-kecil. Macam semalam Ustaz uraikan. Semalam kita tajuk apa? Semalam tajuk kita ni banyak sangat tajuk. Lupa dah. Apa tajuk? Bekalan kita di akhirat. Ya. Bekalan kita di akhirat. Lebih kurang sama mana milik kita kan. Bekalan kita di akhirat. Menunjukkan Datuk bagi tahu, kita mai duduk. Mai duduk ni kan tuan-tuan, duduk. Kapet tu akan jadi saksi di akhirat esok. Ni tuan-tuan duduk kan. Ni kapet ni jadi saksi ni. Bukan saja dia duduk. Tu yang sandar dekat dinding tu. Sama juga. Semua jenis tak larat. Tu dapat pahala tu. Semua tu, tuan-tuan, benda kecil yang nampak simple kan. Ada yang saya baca khutbah macam hari Jumaat baru ni. Masjid Bayan, bukan Bayan Baru. Masjid Bukit Tengah. Bapa saudara saya mati. Jadi saya duduk seorang-seorang. Nak sembahyang jenazah lepas sembahyang Jumaat. Tok siap mai. Ustaz, ni nak abang ni. Tok Imam pergi Mekah. Lepas tu, Tok Imam kedua pergi Kenuri. Lepas tu, saya Tok siap kena baca khutbah. Tu nanti nak. Ustaz, tolong ganti saya. Saya kata, saya nak sembahyang jenazah, bawa penakan saya. Jenazah tu dah belakang lah. Lepas Jumaat. Dia kata, Ustaz, saya ketak ni. Tak pernah baca. Alah, baca tek lah. Kalau Ustaz nak, tambah-tambah Ustaz duduk dalam pula. Lagi ketak dia kata. Saya kata, aku ni tak prepare. Ustaz nak,
Benda ni tuan-tuan, benda. Tuan-tuan sebut aja tajuk ustaz ni. Sebut tajuk ya, dia boleh hurai dah. Sebab hadis Quran tu kita tahu dah. Okey, tajuk. Mana milik kita? Kita dah tak dah set. Ayat Quran apa nak baca, hadis apa nak baca. Ni huraian dia. Tajuk, okey, mencari redha Allah. Okey. Ni apa? Ma'al hijrah. Set benda tu dah ada dalam otak kita. Macam ustaz-ustaz ni bagilah. Tajuk apa pun kita dah set dah. Hadis apa nak baca, Quran. Cerita nak sebut apa ni? Dia tahu ustaz naik baca khutbah, cerita sekilas persiapan kita akhirat. Ambil macam tu lah. Saya pun naik lah. Lepas itaqullah saya kata, aku main ni bukan nak baca khutbah. Dalam khutbah tu, saya main ni nak solat jenazah bapa saudara saya. Tapi saya nak bagi tahu, bukan sahaja tuan-tuan dengar ni dapat pahala, kena mendengar khutbah ni wajib. Yang dengar khutbah wajib kalau boleh masuk dalam masjid. Jangan duduk atas motor. Woi! Yang duduk atas motor. Duduk atas motor, terbalik motor tuan-tuan. Hak sebelah kau lemah jatuh ni. Saya duduk atas tu nampak kan? Kita nampak. Siapa hak lena? Ada hak lena apa dah? Hak lena tu angkat muka macam jebon tu. Kan? Siapa suruh panggil? Macam baru dia tak pernah panggil saya baca khutbah baru ni kan. Kita boleh nampak orang masjid Ibadur Rahman ni, ada yang suka, ada yang tak suka. Nampak? Ada duduk atas motor. Ada luar kereta apa dah? Duduk luar kereta, kena jerokok tu, pakat lari masuk. Sebab apa tuan-tuan? Kita main nak dapat pahala. Betul tak? Kenapa kita duduk dekat-dekat atas motor, dalam kereta, sedangkan duduk dalam rumah Allah ini, pahala dia sangat banyak. Sehingga akan disebut dalam hadis kan, masuk Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nampak tak? Kita masuk tu dapat keberkatan. Benda simple aja. Tuan-tuan duduk dia dapat pahala kan, dapat pahala. Kita duduk main dengar dapat pahala. Benda simple aja. Allahu akbar. Ni kakak-kakak pakai tudung, orang tengok pakai tudung, orang ikut tuan-tuan, kita dapat pahala. Pahala itulah tuan-tuan milik kita. Apa yang nampak simple aja. Macam itulah kita kadang-kadang nampak saya kerja kelang ustaz masuk syurga. Tuan-tuan, kita kerja kelang, rezeki kita dapat halal, bagi anak kita makan, semua tu sangkut dengan Allah, semua tu dapat pahala, itu milik kita. Sebab rezeki yang halal. Ada di kalangan kita, ustaz, saya kerja engineer ya. Engineer apa? Electrical engineering ataupun electrician. Macam tadi kan, tumpah bayang kalau tak ada electrician, pakai tak menyala kita. Kan? Saya duduk tengok, mereka ni, dia tu main seorang tadi. Ustaz, saya nak balik, nak ambil apa? Nak ambil test tu. Tester. Saya kata pasal apa? Tak payah tester boleh. Aku pun electrical juga, apa ingat aku cak ayam lah. Saya nak tengok dia. Kalau tak pakai tester pun boleh. Nak buat macam mana? Dia kata kita kena tutup semua lampu. Saya kata tak payah tutup lampu. Sebab apa? Sebab dia ada fuse. Betul tak? Setiap lampu ni, aircon, kipas, dia ada fuse. Dia ada fuse. Kan, dia jatuh kan? Dia jatuh, tutup semua fuse. Betul tak? Tutup semua fuse. Kemudian buka satu-satu. Betul tak? Maka mana yang jatuh tu jangan buka. Kerana dia ada short circuit. Tapi orang yang, tuan-tuan, dia cerdik, dia nampak simple aja. Dia ada idea, dia buat, dia dapat pahala tak? Nampak simple. Tapi kalau tak ada electrician, pakai tak menyala kita hari ni. Pakai jenong terekah lah. Tak ada. Tapi saya kalau tak ada telefon, okey. Tapi dah bagus. Benda tu nampak simple aja. Tetapi dapat pahala. Kerana apa? Kerana dapat keistimewaan kita untuk dengar forum. Budi ada aircon lagi. Nampak simple. Tetapi dia hubung kait dengan Allah. Semuanya pahala itulah milik kita bang. Ni kacik-macik. Ada saya ni tak ada kerja apa. Saya buat chef. Bang. Kita tengok ada makan apa baru ni? Apa bak kutih. Bak kutih ni tuan-tuan memang babi. Kalau bak babi ni pakar tu. Ni doktor babi ni. Bukan babi, doktor pakar babi. Dia memang bidang babi. Bidang babi. Memang babi lah dia tu. Dok betul dia memang DNA babi, kromosom babi, kan? Lagi apa? Daging kultur babi. Daging culture babi. Culture. Lepas tu apa? Baru ni yang viral tu vaksin. Vaksin semua ni pakai ni babi lah tuan-tuan. Sebab tu ada orang jumpa saya, ustaz babi, dia tuan-tuan, dia kaji bab babi tuan-tuan.
sehingga kan tuan-tuan memberi idea kepada seluruh dunia untuk kajian dia. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Benda tu nampak simple lah kan? Nampak simple. Sebenarnya dia bukan buat pun. Dia ada staff dia. Alah profesor aku tahu lah kan. Banyak dia punya staff dia bagi dia buat. Tapi dia buat sungguh. Tapi dia buat. Tuan-tuan, saya pergi pejabat dia. Dia tak belagak tuan. Thesis PhD dia tu dia. Dapat anugerah tesis terbaik. Ni, mangkuk ayu ni. Saya boleh kutuk sebab kawan baik. Mudah punya terbaik. Saya master saya terbaik tu lah. PhD saya pun terbaik. Dia terbaik tu. Hang tulis apa ni? Copy paste apa? Tapi tu pun kaji babi lah. Tapi nak bagi tahu, itu sumbangan kita yang hubung kait dengan Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan tukang masak, kan kita masak, walaupun buah kutih kita buatkan buah kutih tapi dalam bentuk halal. Bukan maksud dia babi tu buat jadi halal, sembelih pun tak. Kita gunakan daging lembu ke daging kambing tapi halal. Idea kita. Benda tu nampak simple, orang makan dapat pahala, kita dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan, carilah walau sekecil sampailah ke besar-besar benda yang hubung kait dengan Allah, maka itulah milik kita. Wallahu alam. Orang tempatan ni dia pendek-pendek sudahlah, kita bagi pakai babi ni banyak ambil. Sekian, wassalamualaikum. Saya ada ketak dia nak panggil aku apa pula. Alhamdulillah. Seronoknya Ustaz Lah ni, kita mudah faham. Sungguh ya? Mudah faham. Dia ambil simple-simple ya, tapi kita kan, oh, sungguh lah. Sebelum ni kita rasa macam, takkanlah hak ni pun dapat pahala. Tapi dengan penjelasan tadi, ya Allah, lega. Saya duk hati Puan Hajah belakang, rasa lapang. Aku berasa macam tak nampak masuk syurga. Bila Ustaz cerita Syekh pun masuk syurga, malam ni dia akan masak untuk abang dia, sedap sungguh. Tapi saya nak cerita, saya pernah terkah Ustaz di Jitera. Dia terkah, pakcik tu balik-balik mati sungguh. Tu mati sungguh, ni bukan bohong ni. Bila mati, saya pergi rumah Ustaz Lutfi Amir. Rupanya bini dia sebelah tu. Jadi sampai-sampai Ustaz Lutfi kata, Ustaz, ni ada seorang perempuan nak jumpa Ustaz. Saya kata siapa dia? Bini dia mati, lelaki dia mati masa dengar kuliah Ustaz. Lepas tu panggil mai. Ustaz nak. Terkak. Suami saya balik mati. Lepas tu saya kata, tu nak buat macam mana? Ustaz ganti. Sudah. Lepas tu nak ganti apa? Gigi pun tak ada. Aku nak mau. Ingat segak lagi. Segak okey ke? Tapi sungguh kan dia berani. Zaki doktor akan uraikan. Tuan-tuan dirahmati Allah, Masya Allah. Ini baru soalan pertama. Saya duk fikir. Sebab tu hari tu saya jadi pengacara untuk forum perdana. Mereka 3 orang. Ustaz Allah, Dr. Izzah, Ustaz Aslin. Pening saya. Sampai saya dah confused. Siapa dia pengacara ni? Tapi seronok. Hidup malam tu rating 1.2 juta sekalian. Buah mereka ni. Baik Dr. Izzah. Bila Ustaz Allah sebut tadi, semua hak baik tu milik kita. Kita ada peluang nak buat baik. Cumanya sebagai orang pakar dalam bidang syariah ni, hak kita duk miliki kereta, hak kita ada rumah, kita ada baju, kita ada, macam mana nak pastikan benda tu betul-betul kita bawa pergi akhirat. Tak mau hak ada milik kita ni asbab masuk neraka pula. Apa patuh syariah yang perlu kita pandu, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi adinda saya Ustaz Hariri daripada JAKIM. Yang saya hormati kekanda saya Ustaz Abdullah Khairi, pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, adinda-adinda, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kalau kita ni bermuhasabah baliklah dengan nikmat yang Allah bagi ni, lan tuhsuha. Kamu takkan boleh nak menghitung nikmat yang Allah bagi pada kita. Betul lah apa Ustaz lah sebut, apa yang pengurusi sebut. Kita ada macam-macam, tapi nak tunjukkan depan Allah tu kita tak dapat. Lan tuhsuha.
Takkan kamu dapat hitung sebab terlalu banyaknya nikmat Allah bagi kat kita. Itu sebabnya macam mana kita nak guna balik nikmat kita ini yang Allah bagi. Sebab ada satu ayat yang Allah kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Manusia ni bila Allah bagi nikmat dia mulalah dia alpa. Betul tak? Dia pegang jawatan sikit je. Oh dia lupa tuan-tuan. Jadi Allahu Akbar tak tahulah. Dia jadi sombong lain macam. Sungguh tuan-tuan. Dia jadi macam aku sekarang ada. Jangan dia. Dia sebenarnya Allah bagi pinjam. Betul tak? Baru beli kereta je pun. Kereta orang kata apa? Kereta Myvi 1997. Dia beli tu asal naik motor. Beli dia bongkak tak ada dah tuan-tuan. Tak boleh. Sebab nikmat ni Allah bagi, Allah suruh kita muhasabah, bukan suruh Allah suruh sombong. Tu kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang kamu ni bila ada nikmat gunakan. Apa nikmat tu? Sebab apa? Bila di padang mahsyar kamu akan dipersoal. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Mereka takkan berpindah satu tapak ke satu tapak di padang mahsyar sehingga 4 benda kamu akan tanya. Ni 4 ni nikmat. Macam mana tadi ustaz kata, macam mana nak gunakan balik? Pertama kata Nabi SAW, Allah akan tanya, malaikat akan tanya, dia akan tanya apa? An umrihi fima afnah. Umur kita ni. Tuan-tuan, setiap detik, saya ingat guru saya, Datuk Profesor Dr. Haruddin, tuan-tuan. Masa saya ambil Darus Syifa, dia panggil apa nama tu? Siapa ada orang Darus Syifa yang kan? Ijazah Darus Syifa. Saya ambil tahun 2009. 2009 masa tu tengah buat PhD. Dekat nak buat PhD. Masa tu Datuk dah tak sihat. Tok Guru tak sihat dah. Bahkan masa tu tuan-tuan, kalau dia masuk tu kan budak-budak semua nak bersalam dengan dia. Ada 1000 orang belajar dengan dia tuan-tuan. 1000 ni nak bagi ijazah tahun tersebut. Memang AJK dah bagi tahu, tolong jangan datang 1000 Datuk, dia tak sihat. Kalau nak belajar dengan Datuk, jangan 1000 dia macam tu. Dia datang, dia masuk, dia sembahyang, dia salam on the way nak keluar je. Jangan mari subuh semua nak salam. Dia tak boleh, dia tak larat. Masa tu alhamdulillah, dia selalu kalau saya dia nampak, dia akan panggil saya makan kat bawah sekali dengan tenaga pengajar juga. Saya cakap kat dia, Tok Guru, tak rasa letih ke? Siang sibuk dengan urusan-urusan dia lah. Malam mengajar pula, ceramah tak pernah habis. Ada dia ceramah dia. Padahal dengan umur dia tu cukup lah. Zaman saya kecil dulu, saya duduk tengok dia ceramah kuat dah tuan-tuan. Dekat universiti dia sebagai profesor bidang undang-undang syariah. Malam dia ceramah, Sabtu Ahad habis satu Malaysia, bahkan Sabah Brunei, Singapura tu tempat dia tuan-tuan. UKM tahu sangatlah. Itulah antara pensyarah yang saya nak jadi macam dia. Dulu kalau orang sebut UKM, Datuk Haruddin. Bila sebut Datuk Haruddin, UKM. Yang itulah Datuk Haruddin. Dia punya infak dia pada masyarakat. Dia kata apa? Syekh, kita takkan rehat hatta namut. Kita takkan rehat sampai kita mati, dia kata. Mati baru rehat yang sebenar. Sekarang umur kita ni, biarlah satu hari nanti Allah akan tanya kita, apa yang kau buat? Biar kita jawab depan Allah, tak ada satu detik yang aku buat maksiat, tak ada satu detik yang aku buat sia-sia kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya tuan-tuan, yang saya ingat masa tu, masa mengajar tu, dia kata apa? Dia minta doa satu je dengan Allah, biar dia mati jauh daripada orang nak buat khurafat pada kubur dia. Waktu saya ingat tu dalam kuliah kan dia kan doa air apa semua kan. Dia ni sampai peringkat kalau kat KLIA tuan-tuan, pramugari yang yang belakang dengar kan? Yang belakang ada kosong kan lagi. Dia tutup ramai.
Betul. Okey. Sambung pramugari tadi, pramugari. Tok Guru ni tuan-tuan, Tok Guru Harudin, dia ni kalau dekat airport KLIA, ni depan mata saya ni. Dia kalau kat KLIA ni, dia punya cara dia akan letak handphone kat sini. Saya pernah tanya dia kat airport Kedah. Saya tadi nak tegur Datuk. Datuk tu dia telefon. Oh, dia kata kena buat begini, Syekh. Kalau dah habis semua botol air mari dia dah. Dia nak masuk kapal terbang. Jadi terpaksa ceruk. Jadi orang pun tak kacau. Kat KLIA tu tuan-tuan, kat KLIA tu, saya nampak masa tu saya tengah check in, nampak dia lalu tau. Kakak yang jaga bawa masuk barang tu, kan yang jaga kat check in kan. Dia boleh tinggal check in, dia ambil botol kejar Tok Guru. Sekadar nak bagi tu Tok Guru baca kat mulut sikit. Ambil untuk anak dia bawa balik. Allahu Akbar. Tengok naik bulu roma saya dah. Ni depan mata ni. Dia kata semua orang. Padahal dengan tak tutup auratnya, dengan kain terbelah. Bang, jangan tengok orang pada benda tu. Kalau tengok orang macam tu, semua orang takkan dapat hidayah. Tapi nak kata, mana tahu dengan doa Tok Guru itu orang tu dapat hidayah. Betul tak? Kita tak tahu. Kita tak boleh nak hukum orang. Tu sebab nak tentukan hukum tu bukan senang. Nak jatuhkan orang tu murtad, nak jatuhkan orang tu kafir, nak jatuhkan orang tu berdosa. Bukan senang bang. Tengok kepada keadaan. Tok Guru layan semua. Tu Tok Guru. Dia takut nanti kubur dia tu orang ambil tanah buat ni, buat khurafat. Dia takut yang tu. Akhirnya Allah makbul meninggal dekat US. Siapa nak pergi US ambil dia punya tu? Dia punya tanah. Memang tak pergi. Yang ada duit dia pergi. Saya tanya berapa kos pergi. Baru ni diorang ada seorang pergi. Dia pergi tengok. 24,000. No, US tu. Makbul doa dia. Tu sebabnya Allah ambil umur. Tak ada satu detik yang dia sia-siakan. Bagusnya Tok Guru ni satu benda. Ilmu hidup dia ni, tuan-tuan, dia tak pernah gaduh orang. Walaupun dia dikenali dalam parti politik sekian, tapi dia rapat dengan semua ahli politik tanpa mengira parti, warna dan sebagainya. Itu hebat. Itu buat orang sayang dia. Itu sebabnya tuan-tuan, hidup kita ni biar memberi manfaat kepada orang, bukannya kita menyusahkan orang lain. Itu yang pertama. Nombor dua, kata Nabi SAW, an ilmihi fima anfa'ahu au ma fa'ala fih. Kata Nabi SAW, ilmu kita ni tuan-tuan, gunakanlah. Ilmu ni macam-macam. Tadi Ustaz Allah dah sebut, ilmu nak guna macam mana. Macam mana kita nak gunakan ilmu. Hatta yang baiki letrik ni tadi, ilmu. Tuan-tuan, ilmu ni jangan kedekut. Kitmanul ilmi minal kabair. Tutup kedekut ilmu, dia termasuk daripada dosa. Tu kena beringat. Tu sebab kalau kita ni tuan-tuan, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz ni tiap-tiap malam kuliah, tiap-tiap malam ceramah, masuk TV selalu, tapi bila tengok dekat TV tu, idea Ustaz tak sama langsung. Macam mana Ustaz buat? Saya kata tak tahulah. Lagi saya kongsi ilmu, lagi Allah bagi ilmu. Contoh, tadi Ustaz lah sebut saya kaji tentang DNA babi dalam lembu. DNA babi dalam dalam beras. DNA babi dalam itu kajian saya, dia panggil biotech. Makanan ubah suai genetik. Genetic modified food. Boleh type kat situ. Dekat Malaysia saya orang pertama buat tesis fake dengan sains. Memang susah tuan-tuan, menangis. 4 orang penyedia, 2 profesor sains, 2 orang fiqh. Lepas tu orang sains ni ada mazhab A, ada mazhab B. Mazhab juga. Ingat mazhab fiqh, mazhab Syafi'i dengan Hanafi je? Tak. Dia ada mazhab bio dengan mazhab tak bio. Oi, penting. Macam mana nak hormat semua guru ni? Yang ni profesor, yang ni profesor. Bang, hormat semua bang. Lah kali aku buat, semua yang aku buat tu tak sama apa yang diorang nak. Allah bagi satu ilmu baru pula. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kaji benda tu berapa banyak dapat manfaat. Bila saya kongsi buat buku apa semua kan, dapat buku tu jadi buku terbaik kebangsaan. Tuan-tuan tahu tak? Allah buka lagi ilmu, dia suruh kaji lagi. Kaji pula. Terima kasihlah Jakim. Jakim bagi kajian dia untuk saya bentang depan mufti-mufti, kaji tentang plasma darah. Ambil. Hari tu kaji tentang babi.
Masih lagi kaji babi ni, yang terbaru kaji babi lagi. Babi ni kalau kaji tak habis lah kakak. Dia punya kulit terbaik. Walaupun kita tahu benda tu haram, betul tak? Kulit Allah bagi nampak babi ni ada baik, tapi sebenarnya mudarat lagi besar. Tapi orang bisnes dia nampak yang baik itu, dia tak nampak yang mudarat. Nampak tak? Orang kata, oh kenapa lah kaji. Dah bila kita cakap macam tu, macam seakan-akan babi ni bagus tak? Bang, kalau tak bagus, anak luar nikah 500,000 bang. Berdaftar dengan yang tak, anak tak sah taraf. Dengan pendaftaran negara. Lebih 500,000. Zina. Padahal kahwin boleh 1, 2, 3 kan? Hang tak kahwin. Takut sembang kari. Nak kahwin berani-berani. Dia berjekah tuan-tuan. Bini dalam kereta tu. Ada bini ramai gini? Oh tak main dekat. Kalau jauh tak ada. Bini dalam kereta. Dia lama sikit sembang kat dalam, bini call. Bila nak keluar? Dia keluar gitu. Tahu sangat semua rahsia dalam tangan aku. Sekarang saya punya floor, jangan kacau. Saya tak bagi laluan untuk kawasan apa? Kepala batas, dakwah kepala batas. Ni kawasan saya. Tuan-tuan bayangkan, kalau nak fikir tu Allahu Akbar. Kaji pula tentang babi itu satu hal lah. Memanglah, kan? Mari pula plasma darah. Yakin su buat kajian plasma darah. Bang, plasma darah. Produk-produk nak masuk. Produk-produk nak masuk, dia gunakan plasma. Plasma ni ganti telur. Nak bagi sedap makanan tu, ganti telur. Telur kan mahal. 50 sen sekarang ni. Tadi kedai mamak, aku tengok banyak je. Pening ambil semua apa? Tapi nak bagi tahu, telur ganti telur. Nak jimat, tak payah pakai telur, pakai plasma. Ini nak bagi tahu zaman sekarang ni. Alhamdulillah Jakim buat kajian, dia suruh saya buat kajian, kita buat kajian siap. Bentang, alhamdulillah 7 negeri haramkan plasma darah. Walaupun masa tu ada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dia pesan, dia tanya mufti, dia kata, kenapa perlu haramkan plasma darah? Sebab fatwa ni mesti diperkenan oleh tuanku. Negeri-negeri. Dia kebangsaan tu hanya mensyorkan. Tuan-tuan kena faham tu, jangan disebut fatwa kebangsaan, fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan dia syorkan. Kemudian syor itu dibawa ke negeri. Kalau Pulau Pinang, mufti negeri Pinang akan bawa bentang depan mufti-mufti yang lain. Apa muzakarah, ahli muzakarah. Kalau Kedah, Kedah. Kalau Perak, Perak. Begitulah seterusnya. Betul Kalau saya silap betul kan? Sebab ni teknikal. Ya. Betul kan? Betul, saya mengesahkan Yang Berhormat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hang kawasan mana Tak ada kawasan. Tak ada kawasan. Speaker. Terima kasih Jakim. Tapi nak bagi tahu, bentang 7 negeri ada seorang tuan Duli Yang Maha Mulia Tuanku tanya mufti, macam mana ni? Sebab plasma darah digunakan dalam ubat, dalam ubat-ubatan. Boleh tak? Takkan kita nak haramkan? Saya terpaksa jawab pada mufti, buat satu ayat, poin-poin yang kita haram untuk makanan. Tak boleh dalam makanan. Kalau dalam makanan, habis lepas ni, orang yang sembelih rumah-rumah penyembelihan ni, non-Muslim. Dia akan jual dia darah. Jadilah darah itu diperdagangkan. Susahlah kita. Nak ke kita makan darah? Sebab kita di Malaysia mazhab Syafi'i. Akhirnya tuanku faham. Memang tak boleh dalam makanan, dia pun haram untuk makanan. Untuk perubatan, lain. Perubatan dia ada kes khas, dia panggil ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat boleh. Tak ada isu. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ilmu tu nak kongsi penting. Itu sebabnya tuan-tuan gunakanlah ilmu yang ada, kongsi. Tadi bila ustaz sebut tentang babi kan, ada chef terkenal tuan-tuan, chef terkenal. Dia ni belajar dekat Brazil, buat roti selama 2 tahun. Brazil. Akak tahu tak, nak bagi roti ni bau sedap tahu tak dia buat macam mana? Kak, roti nan ke, tapi dia orang tak pakai roti nan, dia makan roti yang bulat tu kan. Kalau dekat hotel banyak. Tuan-tuan, roti tu nak bagi sedap, kita akan ambil lemak babi.
Dia tak campur. Dia ni tak campur tau. Dia buat roti sama macam mamak buat roti. Sama macam tuan-tuan buat roti kat rumah yang roti bam apa. Sama biji. Cuma ada perisa tambahan. Apa dia buat? Dia akan bakar lemak babi. Dia akan letak lemak babi dalam piring. Dia akan letak dalam oven. Bila panas dia berasap. Perasan tak? Kan lemak berasap kan? Bila dia berasap, dia akan keluarkan lemak tu, dia akan masuk roti untuk dibakar. Bila bakar, dia ada aroma babi. Boleh makan tak babi tu? Boleh makan tak roti tu? Salah. Boleh makan tak? Dia tak campur dalam produk. Ya. Dia tak campur dalam produk. Tapi dia nak bau aroma. Oh, bau tu babi betul. Tengok tuan-tuan. Di barat dah buat tau. Yang tuan-tuan pergi tu, tak tahu tuan-tuan makan macam mana. Saya tanya memang dia orang buat je. Memang ini untuk sedap ustaz. Bila balik Malaysia saya terpaksa tukar dengan bau yang lain. Tapi saya belajar 2 tahun nak bagi sedap. Itulah. Dan lemak babi bila dia bakar, itulah aroma untuk dia orang. Saya tanya kawan saya yang non-Muslim baru masuk Islam. Dia kata, ustaz, kalau tak kerana Islam, saya akan makan babi lagi. Selepas masuk Islam, ni sekarang ni umur dia 49 tahun tau. Dia masuk Islam umur 45. Dia kata, ustaz, sepanjang hidup saya tak pernah makan kangkung sesedap yang letak lemak babi. Sebab saya tak tahu, saya tak pernah makan babi, walaupun kaji babi. Tapi dia orang cerita, dia kata, ustaz, tak pernah. Saya bukan dengan seorang, lebih 10 orang. Semua cakap benda yang sama. Tengok, Allah uji kita. Tapi ada setengah orang yang fikirkan apa? Keuntungan, dia akan makan babi. Dia akan jual babi. Dia tak kisah apa produk. Yang penting aku make money. Untung yang besar. Itu sebabnya ilmu perlu dimanfaatkan. Nombor 3. An malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Duit daripada ke mana kamu datang, ke mana-mana kamu infak. Duit ni paling payah. Kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan. Hatta kita kerja kerajaan, tuan-tuan, kita tak tahu duit kita masuk dari mana. Kita patut masuk pukul 8, balik pukul 5. Betul kan? Tapi ramai mana yang datang pukul 8, mereka datang punch card, kemudian berada di kedai mamak sampai pukul 9.30. 1 jam setengah mesyuarat dekat kedai mamak. Kau balik pukul 5, kau jawab depan Allah Ta'ala. Itu dipanggil min ainak tasabahu. Bukan jangan duk tengok rasuah je. Jangan duk tengok tu. Ni amanah ni. Tuan-tuan, kita makan duit rakyat, tuan-tuan. Saya ni, pensyarah ni, kerajaan bayar gaji. Saya makan duit rakyat. Dan saya kena ambil duit rakyat itu dan kembali balik pada rakyat. Itu manifesto saya. Saya yakin dan percaya harta rakyat akan dikembalikan semula. Tapi tuan-tuan, percayalah cakap saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, hak rakyat akan tanya. Nombor 2, Allah akan tanya. Hampir mana 1 jam setengah tu. Itu sebab malam, tuan-tuan, saya akan bekerja untuk UKM. Saya akan baca tesis PhD pelajar-pelajar. Saya ada 12 orang PhD luar negara. Saya baca malam sampai isteri kata, bang, bukan waktu pejabat. Saya kata, mungkin ada waktu-waktu siang yang aku terleka. Padahal saya memang tepat. 8 saya dah buat kerja dah. Saya makan pagi lepas subuh. Lepas main subuh, saya semayang baca Quran sikit, saya makan. Pukul 7.30, pukul 8 saya dah kat pejabat. Mesyuarat straight sampai petang. Tapi saya takut ada terlepas 5 minit, 10 minit. Sebab apa guru saya, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Daqiqatan akhastum bimalin nas satuhasab yaumal qiyamah. 1 atau 2 minit yang kau ambil daripada duit hukumah, duit pemimpin, duit rakyat, kamu akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya, tuan-tuan, daripada mana kau dapat? Kepada mana pula kau infak? Bila dah duit ada, ke mana? Sekarang ni zakat, ni akhir tahun ni musim zakat. Bayar, tuan-tuan. Zakat bayar. Ada orang kata, ustaz, perlu ke kita bayar LHDN? Bayar. Sebab itu untuk rakyat, untuk negara. Manakala zakat untuk orang Islam. Saya bayar dua-dua. Zakat saya bayar, LHDN saya bayar. Sebab apa? Ada orang kata, ustaz, LHDN tak payah bayar. Tu bukan Islam. Bang, zaman Omar dah ada dah. Dia panggil kharaj. Cukai. Bayar. Cuma kita untung di Malaysia ni, bila kita bayar zakat,
kita boleh tolak semua. Katakan zakat Ustaz Allah 50,000. Dia bayar zakat semua, LHDN dia tak payah bayar dah. Dia hanya bagi tahu dia dah bayar zakat 50,000. Tuan-tuan, tu sebab Ustaz Allah banyak bayar zakat. Tuan-tuan, kalau ada masalah, datang, ambil dengan masalah. Jutawan tuan-tuan sekarang, Allahu Akbar. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, daripada mana kita dapat, kepada mana infak. Infak, gunakan harta itu ke jalan yang betul. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, an jismihi fima ablah. Tubuh badan kita ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah. Itu sebabnya fatwa mengharamkan rokok. Dan yang terbaru, fatwa antarabangsa mengharamkan vape. Jadi bertaubatlah kepada mereka yang menghisap. Wallahu alam. Ustaz Saidi, kita nak teruskan ataupun kita baik. Nak tanya tuan tanah dulu ni. Macam mana kan? Baik, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tadi Datuk Izhar telah berkongsi dengan kita macam kita sedang mengikuti kuliah di UKM. Kuliah babi. Tapi saya bila duduk dengan asatizah ni, saya duduk menung ni sebab apa? Saya tak pernah dengar. Padahal forum dengan dia sejak daripada 2015 lagi. Tapi rasa, hak ni aku tak dapat lagi. Tu seronok kita duduk majlis ilmu. Sikit kita tambah, kita dapat. Alhamdulillah, hari ini dapat daripada Ustaz lah, dapat daripada Datuk Izhar. Baik, saya nak sambung perbincangan kita kepada Ustaz lah juga. Dia nak bagi apa? Cabut ni tidur. Gitu dia. Baik. Bila saya teringat bila tajuk kita saya perhati ni, Ustaz lah tahu tajuk ni ambil daripada lagu nasyid. Saya bila ikut lirik itu ada satu benda yang saya nak tanya Ustaz lah. Rabbani disebut, dia kata, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Allah punya. Lagu ni dia ada sebut hak kita ada ni Allah punya, tapi kita sombong Ustaz. Macam mana kita nak elak diri kita daripada sombong, bangga diri yang Allah bagi pinjam kepada diri kita? Silakan Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan, sedap suara dia. Saya kalau saya menyanyi, hujan turun. Abang pada Ustaz Hariri ialah Ustaz Zarifi. Ustaz Zarifi adalah anak murid saya di Al-Mashhur lelaki. Ustaz Zarifi sekarang pun 40 lebih dah. 40 dah. 40 dah. Dia mana dia akan mati awal pada saya lah. Dia 40, saya 39. Betul. Tapi orang kata Ustaz dulu waktu mengajar garang semua kan? Oh, garang. Tu noh. Dan saya ada cikgu saya di sini. Cikgu Razak. Cikgu Razak tu ialah cikgu saya. Cikgu Razak. Angkat tangan sikit Cikgu Razak. Cikgu Razak. Dia belakang. Masya Allah. Cikgu saya tu. Saya tanya Cikgu Razak, kaki merapu. Cikgu ajak di depan, aku lari di luar. Aduh. Tapi alhamdulillah lah jadi manusia juga. Kita buah dulu. Allah, tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali apa? Hati yang sejahtera. Hati apa? Hati yang tak ada sifat sombong. Dalam satu hadis Nabi kata apa? La yu'minu la yadkhul jannata
tidak akan masuk syurga. Man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah sombong. Sombong ni apa? Dalam satu hadis Muslim dia kata, sombong ni ialah menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Kita cakap benda betul, orang tak nak terima. Itu sombong tu. Saya dah bawa orang pergi umrah tu, pergi umrah. Kadang-kadang dia bawa title datuk dia. Kita tak kenal datuk ke Tan Sri kan. Jadi tuan-tuan jemaah, okey kumpul ke 12. Depa turun lah. Kita pun okey haji-haji, mai jumpa. Saya bukan haji. Saya Datuk Sri. Kita nak panggil boy. Ada yang saya Datin. Oh. Kita tak kira hang main dengan kita kan. Kita panggil ikut suka ya. Ya tuan-tuan jemaah, kita nak pergi ke Raudah ni. Tuan-tuan pakcik-pakcik. Tak ada, mai jumpa. Saya Datin. Kena panggil Datin. Allah. Saya pernah bawa tuan-tuan YB, bekas YB. Saya jadi pececeh. Ustaz, Ajwa 7 kilo. Dia tunjuk ya. Aku lah kena bawa. Ustaz, kacang cerdik. Kacang cerdik Ustaz 2 kilo. Tu tak masuk lagi kacang tak cerdik, bodoh 3 suku semua ni. Saya bawa tuan-tuan. Mengan kata bekas-bekas. Oh, dan naik bawa tu. Ni bubuh dekat apa bah. Dia tunjuk ya. Kemudian dia bagi tahu, Ustaz esok kita nak balik. Ustaz main bilik saya. Pasal apa? Suruh packing. Sampai tengah tu. Allah. Tak apa. Dia buatlah macam mana pun. Tapi dia bayar lah. Kan? Dia bayar. Kita tazkirah kita punya. Saya kata kita nak bangga apa dengan jawatan kita. Jawatan terakhir kita Allah yarham, Allah yarhamah. Betul tak? Ada tak masuk kubur orang sebut ya Datuk Seri? Tak ada. Tinggal tuan. Kan? Dia sebut apa? Abdullah Khairi bin Harun. Itu lah. Ataupun ya Abdullah Khairi ibnu Amatillah. Ataupun ya Abdullah Khairi binti apa? Mek Hajah Ramlah. Yang tu aja. Tak ada orang sebut tinggal semua tu. Tambah Datuk Profesor Madya. Tak ada. Ya Profesor Madya, Datuk Doktor. Malaikat balun dulu lah, lambat. Tak ada. Kan? Tak ada pun. Allah yarham, Allah yarhamah ya. Dia nak bangga apa? Nak tahu kita sombong, kita tolak kebenaran. Sombong lah tu. Kan? Yang kedua apa? Merendahkan manusia. Kita bangga kadang-kadang dengan baju kita yang cantik. Tengok dalam ni, tak apa baju cantik. Aku jubah 60 rial lah. Tu dia mahu. Tu. Ni jangan tanya. Ni mahal. Tu nu. Tu apa bukan ready made. Tengok butang pun dekat-dekat. Ratus tu. Butang saja. Tu tak kira spender. Kami boleh melawak tuan. Kawan-kawan. Tak jumpa rindu. Tak jumpa telefon. Hang tu mana? Rindu. Ni nak pergi umrah dengan saya ni. Esok no. Lusa kita berangkat sekali. Kadang tak jumpa Ustaz. Rindu jumpa ni macam rindu tak jumpa. Dan kita kenal. Hebat baju mereka. Baju saya 60 rial lah beli di Mekah. Tu pun ini. Button kecil tu. Nak telah yak luak tak boleh. Aku boh jugalah bagi nampak pasal dia mabuk. Telah yak luak tak boleh. Kecil lah. Baju ni kecil. Bukan saya. Macam tu juga. Baju ni kecil. Lagi basuh lagi kecil. Bangga apa dengan baju kita? Esok mati kain kapan ya 1 meter RM4 kupang. Betul tak? RM4 kupang ya. Tu pun 3 lai ya. Orang lelaki. Tu pun tak ada jahit tepi no. Dia koyak macam tu lah. Betul dia tebuk lubang. Dia serelum. Dia bungkui pergi buang lah. Orang perempuan 5 lai. 5 lai lah. Kain tu tuan-tuan tak ada nilai pun. Ada orang pakai kain ihram. Dia kata nak bawa balik kain ihram. Nak buat kain kapan. Tak ada orang tak pernah kapan dia kain ihram. Bohong lah. Kain yang akan beli tu dekat tu lah. Tuan-tuan duk beli kan. Allah murahnya RM4 kupang. Saya tahu lah. Murah sangat. Tak ada nilai baju kita. Jadi lepas nak balik ni tinggal lah baju tu. Kita bangga apa lagi? Bangga dengan kereta kita. Ni. Apa tak ada kereta? Kereta apa tak ada? Mercedes ada.
Mercedes total loss accident, buang macam tu lah. Kaya tak kaya tengok. Balik daripada kuliah tu, kuliah TV3, accident total loss, buang macam tu lah tengok. Kaya tak kaya. Lagi apa tu? Putih tu dah. Apa? Estima. Lepas tu apa lagi? Macam-macam semua kita dia. Yang ni jangan tanya semua 2 pintu lah. Dia tak ada 3 pintu, 2 pintu lah. Tekan pintu naik. Cerita kita terakhir bin jenazah ya. Ya. Bin jenazah ya. Tu pun kalau awak main bin jenazah elok. Ada yang jenis tetap tu kakak bateri pun kena tukar. Bin jenazah ya, melanggar apa? Ada ni. Founder kepada perfume Deria. Perfume apa nama? Perfume apa tu? Oud tu dia boleh buat jadi murah. Inilah founder dia. Ni pun pakai wangi ni. Wangi ni. Perfume kita bangga, perfume kita, perfume terakhir kita kapok baru ya. Betul tak? Nak bangga apa ada kat kita? Kita bangga rumah besar. Rumah saya besar. Hangpa pergi tengok ada 10 bilik. Bilik ayak 10. Kolam renang pun ada. Ni Abang Mat dah. Yang mati duduk kita ada ni tuan-tuan hebat-hebat ni, bukan salah. Datuk ada, Atin pun ada ni, hebat ni, orang kepala batas. Kan? Rumah besar. Rumah terakhir kita liang lahat saja. 3 meter, kemudian 7 ada dalam, 6. Apa yang kita nak bangga? Allahu Akbar no. Sebab tu, tuan-tuan tengok dalam diri kita ni, apa yang kita boleh bawa untuk bekal kita? Otak kita. Otak kita milik kita, bukan milik kita. Tapi otak yang kita guna benda yang baik, itu milik kita. Tuan-tuan ada otak kan? Guna tak benda baik? Kadang-kadang duduk dalam jawatan kasar masjid. Ni kita nak buat ni, tahun baru ni. Ada cadangan. Tak ada idea. Tak ada idea. Tak reti. Tak ada. Dalam bagai agama ni tak ada. Kita nak buat tahun baru, nak buat sambutan apa? Sambutan hak pelik tu dia ada idea. Karaoke. Itu pandai pula kan? Yang tu sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia mesyuarat di Darun Nadwah. Bila benda tak elok, dia cukup cerdik. Benda elok tak erti. Tapi kalau kita guna ni benda yang elok, itulah kita punya. Otak kita ni. Datuk dia menggunakan benda yang baik. Untuk apa? Untuk mengkaji babi. Mengkaji tuan-tuan, untuk apa? Nak tengok benda ni macam mana. Macam vaksin. Datuk tak hurai bab vaksin lagi. Saya pun dapat info juga daripada Datuk tentang vaksin. Vaksin babi kan. Boleh tak boleh. Kemudian kromosom babi. Ni ilmu-ilmu baru tuan-tuan. Orang yang tak ada kajian lagi. Tapi Datuk buat kajian. Dia menggunakan otak dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Kajian itu dapat pahala. Itu milik kita. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan guna kadang-kadang fikir tak apa? Saya tuan-tuan termotivasi bila saya pergi dekat Masjid Merbuk. Tahu tak Masjid Merbuk? Bushra Merbuk. Pengurusi masjid tu, imam tu baru tak sampai 30. Tuan-tuan pergi dah tengok bagaimana idea dia buat. Dengan ada tempat dobi, lepas tu basuh kereta, lepas tu ada chalet, ada kafe makan, ada tempat orang istirahat. Tandas tu 5 star. Kira masuk tu tak berani nak berak. Ni cantik ni, boleh tidur. Ni Masjid Ibadur Rahman ni baru ni dapat anugerah kan. 50,000. Kita upgrade. Pengurusi kena ni. Think out of the box. Fikir tu. Apa yang kita boleh buat? Mana nak tahu lepas ni, dia ada chalet pula. Masjid tak pernah buat kolam renang. Apa salahnya kita buat kolam renang? Saya buat kolam renang di Mak Tafi saya, tuan-tuan tahu tak sebulan pendapatan berapa? Hampir 10,000. Dulu orang kata, apa Mak Tafi buat kolam renang? Kolam renang pendapatan 10,000 sebulan. Orang main berenang, tapi taklah main pakai bikini. Aku terajang terus ya. Main pakai bikini, aku pun tak jadi berenang, aku dah tengok ya kan. Tapi nak bagi tahu, think out of the box. Otak yang kita fikir untuk maslahah ummah, dia dapat pahala tak? Dapat pahala bang. Ni ada orang kata, otak ni apa ni? Otak dia dapat pahala. Mata kita boleh dapat pahala. Mata kita ni bukan milik kita. Kita tengok benda baik, dapat pahala. Itulah kita punya. Pagi-pagi tengok Quran, umur 50 dah, Quran pun tak baca.
Lah ni bagus tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz. Dia buat macam mana? Dia akan download setiap pagi baca satu muka surat. Bagi ustaz ni. Dia akan hantar. Termasuk sampai kat saya. Dan ustaz tu Ustaz Usop, saya ingat dah, kawan baik. Dia dulu mengaji biasa je. Dia hantar. Setiap pagi. Lepas subuh dia akan hantar. Dan saya bertekan tu saya akan baca yang dia punya. Bila saya tak baca, maksud dia tak tekan, saya tahu lah, oh hari ni aku tak baca lagi. Bila dah cukup satu juzuk, dia akan hantar. Okey, telah selesai dah satu juzuk. Allahu Akbar, tengok. Saya tengok Quran tu saya dapat pahala. Dia hantar saya dapat pahala tak? Bang, benda simple aja. Tengok dapat pahala ni handset kita ni kan. Kadang-kadang makcik-makcik tak tahu nak buat apa. Tangkap gambar telur. Ini telur apa? Bang, apa salah download? Tuan-tuan, hari ni dah solat duha belum? Tunailah, kita umur pun dah panjang dah dan pendek dah. Orang tengok dapat pahala tak? Kita hantar dapat pahala. Nampak? Benda simple aja. Tapi kita tak boleh fikir, tuan-tuan. Tak boleh nak fikir. Sebab tak tahulah tuan-tuan. Ni, mata kita ni bukan milik kita. Apa yang kita tengok benda baik, itulah kita punya. Tengok Quran. Tengok mak ayah kita. Saya ingat tuan-tuan, bawa umrah ni. Hello. 2006 mula. 2006 saya pernah bawa tuan-tuan. Siapa yang terkena rasa dalam live ni, dia tengok. Biar dia rasa. Dia bawa mak dia. Mak dia 60 lebih. Mesyuarat. Jadi kata abang lelaki, kami semua perempuan, abang bawa mak nak pergi umrah. Mak bayar abang pergi. Pipi sampai dia di KLA, dia biak mak dia. Dia biak, tolak pun dia tak mau tolak. Jadi kami staff lah tolak. Sampai di mana mak dia jatuh tuan-tuan, jatuh masa berjalan. Dia buat tak tahu lah. Saya pun kata, ish, dia ni pasal apa ni, tak tahu cerita. Saya tengok dia, lepas tu ketika mana nak pergi Mekah, bagi taklimat. Saya kata, abang, ni nak tolak ni macam mana? Biar dah. Sebab tak tolak apa? Dia cakap macam tu. Saya dalam hati hang ni, aku tengok kecil sangat, aku tak boleh aku bagi cuma kan. Mak tu, mak. Saya kalau orang tak hormat mak, hampa jaga. Saya jaga mak saya sampai mati tuan-tuan. Atas tangan dan reba kami. Ni mak ni. Biar tak. Cakap macam tu. Saya pun insyaAllah tak boleh terima hang ni umur 60. Takkan hang tak fikir. Hang ada anak. Anak hang esok balas macam ni lah. Saya pun tak apalah, tak apa abang. Ni duit dia ada tak? Dia ada duit. Ustaz ambil duit, upah lah, tolak mak. Abang tak mau ikut ke? Ambil duit tak? Dia cakap macam tu, depan mak dia. Mak tunduk ya. Saya pun habis-habis taklimat tentang makcik, macam mana ni? Upah tu, 450 bayar lah. Rial. Kita tolak lah. Tolak semua. Dia boleh buat umrah kedua. Umrah kedua pun, dia marah mak dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya masa nak balik, dia tawaf. Dia tersepak apa tu kereta orang tolak ni, pecah ni kaki ni, kuku terkeluar, kuku tu duk congit macam tu kan. Saya pergi tengok dalam hati, nak sebut kan, tapi tak sebut lah kan. Dalam hati yang padan muka, yang kes lah. Bila dia kena tercabut tu, tahu tak apa kalimah yang dia sebut? Tahu tak? Dia tak sebut sakit, dia tak sebut Allah, dia sebut apa? Mak. Oh, hang panggil mak. Mak. Hai tengok ni kecil. Kuku terkeluar. Aku dalam mati dia ni, aku mencabut kuku dia. Dia sebut mak tu saya rasa sayu. Ish. Oh, hang teringat juga mak hang tu. Sama ni hang duk tengking tu. Oh, kita rasa juga. Saya pergi ke dia, duduk. Oh, abang tahu juga tu sebut nama mak. Selama ni abang duk tengking-tengking, abang tak rasa ke ada mak? Saya bila sebut mak, saya rasa lain lah. Abang tak terasa ke? Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya tak mau main. Jadi adik-adik hantar, guna duit mak saya main lah. Saya pun tak mau jaga sebab tak duduk dengan mak saya. Tapi saya lelaki, yang ni semua perempuan. Saya main, kasih sayang tak ada, Ustaz. Dia kata, saya sayang tak ada pun. Ni mak hang. Hang tengok pun dapat pahala. Betul tak? Tengok pun dapat pahala. Tuan-tuan ada mak tengok dapat pahala. Tu yang kita punya. Tengok pun dapat pahala. Hang boleh tengking. Ni dah nak balik dah. Duit aku dah dapat dah.
Ya, duit semua dah dapat dah, bayar dah. Aku tengking dia pula. Dia nak kata apa, mampu habis kan? Sebab dia nak balik dah. Oh, pandai hang tu. Saya pantai betul-betul, tunduk dia. Tumpah rapat. Saya silap Ustaz. Ustaz, saya silap Ustaz. Saya kata, memang silap. Memang silap. Saya kalau saya ada mak macam ni, saya nak raih tapi bukan mak saya, saya mak abang. Saya kata, tengok mendapat pahala abang. Abang yang ada sini ada mak ayah. Tuan-tuan tengok dapat pahala, itulah kita punya abang. Tengok ayah kita, tengok dapat pahala. Saya ada ayah lagi 86. Pagi-pagi aku tengok ayah aku duduk tidur. Ya, makan lagi. Dah hari dah tak. Pergi tengok sebab dapat pahala. Pergi tengok. Saya sanggup tuan-tuan potong kuku kaki ayah saya. Aku sanggup basuh kaki ayah aku. Sebab apa? Nak bagi ganjaran supaya anak tengok. Saya basuh kaki ayah saya, potong kaki ayah saya depan anak-anak. Sebab apa? Nak bagi pengajaran. Hamba tengok, aku boleh buat kat ayah aku. Esok hampa boleh buat tak untuk aku. Pengajaran. Sebab apa? Kalau kita buat baik kat orang, takkan Allah tak buat baik kat kita, no? Tengok pun dapat pahala, tu yang kita punya. Tengok ustaz-ustaz dapat pahala. Ni tengok drama tunduk haram tu, tengoklah dapat pahala. Tuan-tuan tengok dengan kasih sayang, dapat pahala. Betul tak? Ni tangan kita ni, kita ringkaslah. Tangan kita ni, bukan kita punya. Mana kita punya? Tabung lalu tuan-tuan boh, tu kita punya. Betul tak? Tabung lalu tuan-tuan boh, tu kita punya. Ni masjid ni nak kutip 180,000. Betul tak? Nak buat oning tuan-tuan. Masjid Ibadur Rahman ni, saya tahu Jumaat kutipan tu dia aim nak. Ni 180,000 Ibadur Rahman, tak ada apa. Kan? Ni semua kaya-kaya, tokek hotel ada. Ni macam-macam ada, tokek hotel. Ui, jangan tanya sini. Ibadur Rahman ni, jangan tanya. Sebut ya. Tak ada sebut, duit dapat dah. Tapi tiba-tiba diberitahu nak kutip 180 nak bawa oning. Malu lah. No? Hati 80 tak ada apa. Boleh lah. No? Tak payah sebut lah. Ni, Ustaz, saya kita pergi sekolah masjid saya. Saya baru sebut nak beli aircon 14. Hari ni orang bagi duit bukan dapat 14, lebih pada 14. Sudah. Sebab apa? Kita buat dulu. Saya dapat duit, beli 6. Beli 6 dulu. Dia jenis tak simpan, beli 6. Depa mai tengok, alhamdulillah, hari ni dapat duit lebih daripada 14 aircon yang kita nak beli. Sebab apa? Orang nampak yang kita bagi itulah kita punya. Tangan ni bukan kita punya, tapi kita bagi tu kita punya. Contoh ada mak ayah urut pegang, tu yang kita punya. Ada di kalangan kita ada mak ayah pegang cium tangan mudah. Ni adik-adik kita ni ambil pengajaran. Kadang-kadang ayah kita, mak kita pegang, bukan cium. Woi, cium lah dik. Pegang cium, tabung keluar dah. Kan, tu kita punya. Aku membawa duit dia punya. Ni kita punya, ni cium tangan. Kita punya. Allahu Akbar. Ni, perut ini. Bukan kita punya. Kita makan benda yang halal, itulah kita punya. Mulut ni bukan kita punya. Kita zikir itulah kita punya. Quran yang kita baca, kita punya. Telinga kita ni bukan kita punya. Kita dengar kuliah, tu yang kita punya. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu kita punya. Kita dengar apa? Dengar orang baca Quran, dengar kuliah. Dengar yang baik, itu kita punya. Lagi apa? Ni kaki kita, bukan kita punya. Tuan-tuan mai masjid, mai duduk tu, makcik-makcik tu. Duduk sari kesot kono, sari kesot koni. Lengoh tak kira dah. Duduk tu tuan-tuan, itulah kita punya pahala. Allahu Akbar. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Sombong. No? Mau apa? Lama kita. Mati. Bekal kita nak bawa. Satu lagi apa? Kita merendahkan manusia. Sebab tu saya duk bawa orang pergi umrah. Satu cerita yang saya cerita kat Datuk. Ada seorang tuan-tuan dia Datuk. Dia tak tempah apa? Itamarna, nusuk nak masuk Raudah. Saya kata jemaah, pukul 12 malam ada di bawah. Semua jemaah ada. Okey, buka ni permit untuk nak masuk Raudah. Ada seorang ni dia pangkat besar. Dia kata, Ustaz, saya tak tempah.
Itu macam mana? Macam mana masuk ke? Itu macam mana nak buat? Tak ada permit. Dia bawa kursi roda. Dia tolak. Saya pun tak tanya. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Dia pasal apa dia bawa kursi roda? Dia tolak. Kursi roda tu tak ada orang duduk. Sampai dekat pintu nak masuk, Ustaz duduk. Dia suruh aku duduk. Saya kata, saya bukan cacat, elok ni. Saya ada permit. Ustaz ada permit, orang tolak tak perlu permit. Ustaz duduk. Guna permit Ustaz. Saya tak kenal dia Datuk. Saya kata, abang duduk. Takkan Ustaz tolak saya. Saya pun dah letih, takkan kot tu. Saya pun selit dis. Kalau aku tolak dengan aku bengkok. Dia pun buka ringan, 80 lebih. Kita orang suruh duduk. Kita duduk. Duduk. Terus dia tolak. Rupanya bila tolak, tak perlu perhentian. Terus tolak. Masuk dalam raudah. Kemudian boleh pilih pula mana tempat nak duduk dalam raudah tu. Hebat tak? Saya pun tolak. Saya pun abang. Mihrab. Bila dia tolak saya, tuan-tuan, saya dapat mihrab. Dia dapat mihrab tak? Dia dapat. Polis duduk depan saya. Saya pun sembahyang Allahu Akbar. Takkan nak sujud, duduk atas kursi roda. Allah rokok. Sami Allah nak sujud tak puas lah. Macam tu aja. Ni kursi roda penuh ni. Orang lain, jemaah lain. Saya pun tengok, polis tengok kot lain. Aku turun terus ya. Turun sujud. Tengok sujud. Kursi roda yang lain semua turun sujud juga. Rupa penipu semua. Tak boleh pakai semua. Bangladesh, Pakistan semua. Loh. Nak masuk. Sujud tuan-tuan. Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbih fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru minad du'a. Suruh doa banyak-banyak. Saya Allah. Depan mihrab kau. Allah. Kita teriak. Semua sama ya, Bangladesh pun sama. Loh, rupanya teriak Bangladesh, Pakistan pun teriak sama juga. Teriak semua. Tiba-tiba dengar tu, yang tolak saya, dia lagi dahsyat. Elok sujud habis angkat aja polis suruh naik. Khalas. Dia tahu dah menipu. Saya pun naik buat muka kesian. Nasib tak buat dulu kan. Kalau buat itu teruk sangat, takut orang ambil gambar viral. Ustaz sudah pun teruk di Madinah. Kalau teruk tak apa, dia berbuh di bawah. Inna lillahi wa inna. Takut macam tu lah. Jadi saya pun kata, abang tolak keluar. Habis tolak, dia kata, Ustaz, kita tolong orang, Allah tolong kita. Ustaz doa, saya doa. Saya tanya dia, hang doa buat aku dah. Saya doa untuk Ustaz semua. Saya pun doa pasal hang tolak saya. Kan? Lepas tu, saya kata, tolak depan sikit. Sampai kat tu ya. Sudah. Kita dah tipu. Dia pun tolak. Terus dia bangkit jalan. Polis tu tengok. Lepas tu kan, jalan. Saya kata, abang dah tolak saya. Abang duduk. Saya tolak pula abang. Sampai dekat hotel. Tolak. Tak boleh pergi bang. Fakir pinggang. Lepas tu saya kata, abang turun bang. Kita tak payah tolak. Sampai baru saya tanya dia. Abang ni dulu kerja apa? Dia tak ada. Saya ada. Rupanya Datuk. Rupanya ada pangkat. Jawatan yang hebat. Tengok. Itulah dia punya. Betul tak? Yang dia tolong itulah dia punya. Yang dia doa tadi itulah dia punya. Kan? Dah tu yang dia punya. Di mana kita punya? Tuan-tuan, buat baiklah dengan manusia. Allah akan buat baik dengan kita. Itu manusia. Masuklah raudah walaupun aku tipu. Tapi nak bagi tahu, kita nak cari kesempatan nak tolong orang, nak dapat pahala. Maka carilah tuan-tuan masa hidup dunia ni. Bila mati dah tak ada dah. Allahu a'lam. Allahu Akbar, tuan sekalian. Dalam kita gelak tawa tapi kita rasa tak Ustaz? Rasa kan? Mudah-mudahan apa ada kepada diri kita ni tak jadi satu beban kepada kita, tapi kita dapat
ampun dosa, masuk syurga dengan apa yang kita ada. Masya Allah. Datuk, ni pukulan terakhir, soalan terakhir. Kita lah ni duduk dalam masjid. Masjid ni adalah rumah Allah. Bila sebut mana milik kita, Allah punya, inilah tempat berhimpun segala rahmat dan keberkatan Allah SWT. Macam mana kita nak jadi diri kita ni istiqamah main masjid, sokong aktiviti masjid, dan kita nak hidup mati dengan masjid, Datuk. Silakan. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, tadi Ustaz Lah dah cerita dah tadi, benda-benda yang kita boleh buat, boleh dapat pahala. Antara penting yang paling kita kena jaga, tuan-tuan, yang dipanggil syiar. Ni masa PKP semua orang marah ni. Masjid tutup. Bukan Malaysia, dunia. Saya telefon kawan saya dekat Yugoslavia. Sebab saya profesor pelawat di Yugoslavia. Saya telefon. Kata, nama dia Widat. Widat, macam mana keadaan masjid dekat sana? Oh, dia kata, lissa ma futih, ma patah. Tak buka lagi. Kita dah buka dah, tapi dengan penjarakan. Ada yang 50, ada yang 100. Betul tak? Pening tak tahu dah berapa masa tu. Lebih kurang lah, kan? Dia masih ikut semua. Sana tak buka langsung. Bulan 9 tak buka lagi. Dia kata, wallah nastaqlil masjid. Kami rindu gila kat masjid. Bulan 9 buka. Dia kata buka bulan 9, kita 1,5 meter. Betul ya? Ada 1 meter. Negeri-negeri lah. Tuan-tuan, dia 2 meter. Dia kata ada setengah yang masjid negeri, negara, dia kata masjid negara dia tu 2,5 meter. Lagi takut mati. Kita kira takut dah tu. Mereka takut lagi. Tapi tuan-tuan, syiar. Tuan-tuan, kejatuhan Islam, Empire Islam Osmaniyah pada 1924. Punca dia masjid. Benda ni disebut oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi dalam buku karangan dia Maza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Sebab apa jatuh negara Islam tu? Bila orang Islam tak bersatu padu. Antaranya dia kata apa? Dia kata sebab masa tu masjid mati terus. Kerana pertama, azan dalam bahasa Turki. Bang, kita tak pernah dengar bahasa Turki tu. Kalau kita bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Gitu. Okey lagi lah kalau kita fikir gitu. Ya Rabbi, baca Fatihah dalam bahasa Turki. Nombor 3, anak muda tak ada. Ni sekarang ni ramai anak muda ni. Semua anak muda ni. Anak muda tak main langsung masjid. Tuan-tuan, maka benar kata Nabi SAW dengan lisanul Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala disuruh hidupkan masjid. Allah suruh hidupkan masjid. Sebab apa? Masjid itu mainkan peranan untuk pertama negara, yang kedua bangsa, yang ketiga untuk bangunkan anak-anak muda di masa depan. Itu sebab sekarang ni tuan-tuan, tadi kita buat kutipan masjid. Tuan-tuan jangan kata, oh kita bagi duit kat masjid, kita miskin. Tak ada, tuan-tuan. Saya nak kongsi satu perkara, tuan-tuan. Saya masa jadi pensyarah UKM pada tahun 2006, saya dilantik. Orang pertama saya jumpa lepas tu saya pergi dekat Darul Syifa, jumpa Tok Guru Harun Din. Masa tu saya bagi tahu, Tok, alhamdulillah dapat jadi pensyarah ni, dapat cuti belajar 2009. Tok Guru dia apa? Dia kata, Syekh, teruskan ana bangga sebab anda buat PhD dekat UKM. Sebab ana pernah duduk dekat UKM sekarang. Profesor UKM. Ana bangga. Ana terlibat politik lepas habis pencen baru terlibat. Baru orang tahu ana ni biru ke hijau. Sebelum orang tak tahu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, dia kata, Syekh, saya tanya dia, Ustaz, tolonglah bagikan nasihat kat saya, orang muda. Dia kata, Syekh, kalau betul anda nak barakah, jangan lupa hidupkan satu dalam banyak-banyak surau yang anda kenal, anda hidupkan dia. Saya kata, Syekh, Ustaz, macam mana Ustaz? Dia kata, anda bayarlah apa yang anda mampu untuk surau tu secara konsisten. Tuan-tuan, masa tu saya tak tahu berapa dihidupkan masjid. Tuan-tuan, kita pun buatlah tuan-tuan. Bila balik kita ada satu surau dekat Bangi lah. Satu surau tu
Dia punya kos masa tu 200 lah, 225 ringgit sebulan. Masa tu mana ada aircon. Kita pun jumpa dengan, masa tu dah mengajar dah slow-slow sikit-sikit kat surau, mengajar kitab, mengajar tafsir masa tu, tafsir ayat hukum. Lepas tu tanya orang AJK surau, masa tu pengurusi dia kawan, lepas tu AJK dia pun kawan, tanya berapa kos ni sebulan elektrik? Oh, dia kata ustaz dalam 178 ke atas lah, dia kata paling-paling pun 250 maksimum lah tu. Saya kata boleh tak elektrik ni saya nak bayar, tapi saya tak mampu nak bayar semua sebab saya gaji kecil masa tu. Bagi tahu dekat kawan dekat universiti, ada dua sekarang ni pun sama dah, profesor dah, alhamdulillah. Bidang bukan bidang Islam, seorang tu bidang engineering, seorang lagi tu bidang sains. Saya jumpa dia apa masa tu kita kursus. Saya kata, Tok Guru besar, kalau nak barakah kita bagi hidupkan masjid tu. Dia pun bagi tahu, tak apa, aku tolong lah, aku nak join lah. Berapa? Gini lah, kita kutip 250 lah, kita bagi yang maksimum. Syekh tu kata, apa ni, surau tu kata 225 gitu kan. Kita ambil 250. Okey lah. Kami bagi 50, hang bagi 150. Pi, aku banyak lagi. Padahal depo senior, tapi tak apa, sebab depo tanggungan banyak. Saya pun kata tak apa. Dia kata apa, okey tak apa, ambil. Ambil 50, 150. Bagi tiap-tiap bulan, tuan-tuan. Sekarang, tuan-tuan, alhamdulillah sampai hari ni masih ada hari. Tuan-tuan, sekarang 2,500 tak kurang. Aircon penuh. Depo pun tanya, dia kata, ustaz, okey tak? Tak apa, geng-geng. Sebab depo tu dah dapat projek besar lagi. Walaupun dia pensyarah, tapi dia orang ni ada, dia jadi penasihat-penasihat, depo banyak pakai duit tu. Alhamdulillah tuan-tuan, betul kita takkan miskin disebabkan benda tu. Ada je Allah bagi rezeki. Surau makin besar, barakah Allah bagi. Tu sebab macam adik-adik, jangan risau. Tadi saya tengok ada adik tu tabung lalu, dia buat keluar berapa sen aku pun tak tahu. RM1 bagi. Sebab itulah permulaan sedekah, permulaan infak. Ini wakaf. Tuan-tuan, tak miskin. Rupanya betul, masa Tuan Guru meninggal dunia, masa tu baru saya tahu berapa banyak masjid dia buat. Ya Rabbi. Rupanya Tok Guru, dia tak buat, dia tak cakap, tapi dia tak buat. Dia cakap, dia buat. Rupanya tak kurang 10 masjid dia bayar tiap-tiap bulan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu sebabnya, tuan-tuan, masjid yang tuan-tuan buat ni, kata nak buat oning kan, jangan duduk kedekut lah, tuan-tuan. Ni tempat kita. Akhir mati nanti sini lah. Tuan-tuan, ada apa? Tadi Ustaz lah sebut kan, ada persatuan apa? Persatuan datuk-datuk, persatuan pemain golf, persatuan apa saja persatuan. Tuan-tuan, masa kita mati belum tentu persatuan tu main. Betul tak? Terlibat dengan persatuan apa? Persatuan apa? Kata persatuan lelaki takut bini satu Malaysia contoh. Kita presiden, belum tentu timbalan presiden datang. Yang ini presiden, yang ini timbalan. Ustaz Aslin, SU dia. Tuan-tuan, belum tentu datang, tuan-tuan. Tapi ni kawan-kawan dalam masjid ni lah yang akan datang. Inilah milik kita. Tuan-tuan, tu sebab Nabi kata, cari sahabat min sahibil misk. Kawan orang yang baik-baik, yang bawa wangi kat kita. Bila kita mati, tuan-tuan, betul, saya pernah jadi imam. Saya duduk tengok orang yang ramai masa time masjid, masa meninggal dunia ni, orang tu mesti pergi masjid. Ada seorang tu, tuan-tuan, depan rumah saya. Dia ni sakit. Depan rumah saya. Tengok miracle masjid ni, surau. Dia ni buah pinggang. Buah pinggang. Dia pergi ke luar negara, tukar buah pinggang. Lepas 5 tahun meninggal. Tapi hidup dia ni, tuan-tuan perempuan, Allahu Akbar, susah. Dia ni jutawan. Tapi disebabkan buah pinggang, dia berhenti bisnes dia, jual bisnes dia, dia hidup kat rumah dia. Dia banyak habiskan masa dengan Quran. Dalam keadaan pakai kursi roda tu, pergi ke masjid, anak dia tolak. Anak dia semua doktor perubatan. Mesir ada, Ireland ada. Tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan. Saya tengok, kadang-kadang kita malu tau. Kita subuh semayang tu, kita keluar tu, dia ada kat tepi dengan kursi roda, semayang kursi roda. Bila dia tu salam dengan dia, Ji, susah pagi-pagi nak datang dengan kursi roda. Anak bawa, tuan-tuan. Tuan-tuan, selepas 5 tahun dia menderita tu, meninggal dunia.
Masa saya nak pergi tu, dia meninggal pagi. Saya pukul 8, bini dia telefon. Saya on the way nak pergi Melaka. Ada program dekat Melaka. Isteri kata, Ustaz, Haji meninggal dah. Haji meninggal dah. Ya ke? Ustaz, boleh tolong ke uruskan dia punya urusan-urusan ni? Saya nak pergi Melaka. Saya telefonnya. Saya kata tak apa, saya pergi Melaka. Lepas tu saya patah balik. Nak uruskan yang pagi tu punya program lah sekejap. Yang petang semua batal. Tuan-tuan tengok hati. Allah ni dia yang tukar hati kita. Bang, program bang, dah janji dengan orang. Saya boleh bagi tahu kata insya-Allah saya ganti waktu lain sebab ada kematian penting dekat rumah saya. Hati saya ni boleh saya kata pergi tak apa lah, dia mati-matilah. Ada AJK masjid betul tak? Khairat kematian ada. Biar api ke dia? Tapi Allah, ya muqallibal qulub, tsabbitna 'alal iman. Hatinya Allah boleh balik. Dia jadi macam mana tau? Saya ceramah pagi tu tak puas hati. Saya kata aku kena balik. Bagi tahu kat BA kita tukar. Tak boleh ada orang mati. Tapi saya telefon AJK, tuan-tuan, semua urusan dibuat. Saya sampai rumah, depan rumah penuh kemah. Ada orang sponsor dah. Semayang jenazah lepas Zuhur. Tuan-tuan, semayang jenazah dia tuan-tuan 2 kali. Sebab ramai ya amat. Ramai Ustaz. Saya imam yang pertama. Yang kedua orang lain pula. Mari daripada mana? Termasuk CEO yang besar-besar. Mereka kata mereka semua ada meeting pagi tu. Semua batal meeting. Tuan-tuan, ini Allah yang buka hati. Kalau kita tak kuat dengan masjid, tak kuat dengan rumah Allah, tak kuat macam Ustaz Allah sebut tadi, baik dengan manusia, tuan-tuan, kita takkan macam tu. Itu sebab kata ulama, Imam Ghazali kata apa? Nak tahu orang tu baik atau tak, unduru fi akhir hayati. Tengok di akhir hidup dia. Macam tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan duduk kawasan ni, masjid ni memang hidup. Tuan-tuan buat baik, orang akan ingat. Tuan-tuan tak kedekut, Allah akan ingat. Tuan-tuan percayalah, bila kita buat, Allah akan bagi. Jangan kedekut. Kadang-kadang orang tak tahu pun kita yang infak, tapi Allah buka pintu hati. Tiba-tiba ramai. Ni saya dah tengok sendiri masa kita jadi imam. Oleh sebab itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, janganlah kita sama-sama membiarkan masjid itu terbiar. Malu kita. Kalau Turki, kerajaan Arab, kerajaan Islam Turki boleh jatuh, takkanlah kita nak biarkan negara Islam jatuh. Cukuplah Singapura azan dalam masjid ya. Singapura sampai hari ni azan dalam masjid. Juta-juta masjid tapi azan dalam masjid. Tak boleh keluar. Tuan-tuan nak macam tu? Kalau tak nak itu kalah. Datang masjid, azan macam mana pun datang. Kalau kita ni buat kempen, setiap keluarga bawa seorang anak, bawa seorang isteri. Isteri. Kalau ada, takut nanti orang yang ada 2-3 orang isteri terasa pula. Diam balah, tak ada apa-apa lah, diam. Dia tak ada dia. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, memang confirm penuh masjid. Betul? Bawa seorang. Kalau ada seorang anak. Kalau dua, pasti penuh. Tuan-tuan percaya ni adik ni, nama apa anak ni? Rizki. Razaqakallah rizqan hasanan fid dunya wal akhirah. Tak ada orang amin. Weh, amin lah weh. Amin. Tuan-tuan, ni budak ni tak tahu tak, satu hari nanti yang amat berhormat Datuk Seri Rizki, CM Pulau Pinang yang pertama orang Melayu. Mana tahu? Betul tak? Itu sebabnya tuan-tuan, masjid memainkan peranan. Percaya atau tidak, tuan-tuan, cuba kita buat hidupkan rumah Allah ini, jangan disia-siakan. Kalau tak percaya bahawa benda ni akan memberi manfaat dunia dan akhirat, jom kita mati dulu. Bila mati dulu, tuan-tuan akan tahu kat bawah tu apa cerita. Yang akan datang ni tapak-tapak kaki kita lah di masjid dan surau. Tuan-tuan yang duduk atas kursi tu, kursi akan datang di akhirat. Yang sandar kat dinding tu, dinding akan datang di akhirat. Apa lagi? Tuh, yang duduk sandar kat tu belakang. Tuh, tiang api tu hang sandar kat apa tu? Tempat bomba kan? Itu bomba pun akan datang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mari kita buatlah yang terbaik. Saya hanya ajak sebab saya suka baca buku sejarah kejatuhan negara Islam. Saya kaji, semua ada kaitan dengan masjid.
Patutlah bila Nabi sampai di Madinah, Nabi bina masjid. Tapi kita orang Islam lalai. Jadi inilah benda-benda macam inilah yang akan mengingatkan kita, dan program-program macam inilah yang akan mengingatkan kita. Dan masjid jugalah yang akan mengukuhkan ekonomi. Saya tengok kat luar tu ramai orang anak-anak muda duk berjual tu. Tuan-tuan, tolonglah apa yang kita mampu. InsyaAllah kalau kita saling bantu-membantu, kita akan berjaya dunia akhirat. Macam Deria. Oh, tu. Memang kita tolong. Bagi anak-anak muda kita berjaya. Dia orang beli bukan nak pakai kan? Kadang-kadang letak dekat surau, dekat masjid, dia wakaf. Tolong anak muda. Dia orang tak ada duit. Kita tolong sampai ada duit. Daripada tak ada kepada ada. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada sumbangan kita untuk dunia, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu tuan-tuan dan puan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat selesai sempurna forum kita tadi. Adik Rizki tadi bila Datuk sebut CM, dia menung apa dia CM. Dia ingat Central Midfielder, pemain tengah bukan? Chief of Minister, ketua menteri dia. Dia musim bola budak-budak ni, CM ni dia ingat Central Midfielder. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang disebutkan oleh Ustaz Lah dan juga Datuk tadi, dan hujung sekali tadi adalah masjid kita, rumah kita. Masjid ini adalah milik kita semua sekali. Mana milik kita? Inilah kekuatan umat Islam di kawasan Kepala Batas adalah Masjid Ibadur Rahman. Kalau Datuk nak tahu, seluruh negeri Pulau Pinang ada 214 masjid dan surau. Dan ini adalah amanah dan juga syiar yang kita nak bangunkan bersama-sama, insya-Allah tuan-tuan. Sebelum saya nak tutup, saya tadi pandang akak-akak, abang-abang kita yang menjual di belakang sekalian. Mereka ni mai dengan sepenuh perhatian. Bukan sekadar nak berniaga, tapi nak dengar majlis ilmu. Itu yang seronok mereka ni. Jadi tuan-tuan, kita bantu mereka supaya Allah kadang-kadang jual apa sangat pun. Dia punya cokodok kemudian ada apa? Fishball gitu, RM1-2 gitu lah. Kalau tuan-tuan tak boleh beli makan, beli pada rezeki ni. Panggil dia, ambil. Budak-budak seronok kan? RM1-2 begitulah. Bantu kepada peniaga-peniaga Melayu Islam kita ini, nak salah satu untuk imarahkan masjid kita juga, insya-Allah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak masjid, Ustaz Saiti dan pasukan dia, dan kepada semua sekali yang mai mengimarahkan Masjid Ibadur Rahman dalam forum kita pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila tuan-tuan sekalian? Bila kita nak jumpa lagi? Lepas mereka balik pada umrah. Tahun depan kita jumpa. InsyaAllah. Kalau jemput, kita main lagi. Sebab seronok main Penang ni. Bukan sekadar ramai. Makan dia Ustaz. Kalau susun daripada subuh semalam kita makan pukul berapa? 11.45 malam. Tuan-tuan bayang, tu pun penuh beratuk lagi. Saya kata gila orang Penang ni. 11.45 minit malam kita makan gulai ayam, sotong, apa lagi? Kari kepala ikan, nasi kuah banjir. Saya kata gila, kalau main seminggu ceramah sini balik kerak kaki kan. Tapi nak cerita ni Penang sekalian. Sempoi, makan meriah, masjid meriah, majlis ilmu meriah. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.